Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Korea Selatan dalam kelayakan Piala Asia bawah 20. Untuk perlawanan ini Malaysia kalah 6-2 dan mereka bermain dengan 10 orang apabila Ubaidillah dikenakan second yellow dan diarahkan keluar padang. Daripada segi corak permainan dan juga build up, kita boleh tengok pasukan Korea Selatan lebih efektif dan efisien menyerang di bahagian sisi dan mereka punya link up play di bahagian tengah memang sangat bagus, dan bagaimana mereka boleh mencari striker mereka pun sangat bagus, bagaimana mereka melakukan switch play dan memanfaatkan kesilapan ataupun defensive error yang dilakukan oleh pertahanan Malaysia untuk menjaringkan gol. Memang Korea Selatan adalah pasukan yang lebih baik daripada pasukan Malaysia pada perlawanan ini. Dan untuk pasukan Malaysia pula, kita boleh lihat di bahagian tengah boleh dikatakan agak lompong dan boleh dikatakan tiada kreativiti ataupun pergerakan yang mampu dilakukan oleh pasukan Malaysia di bahagian tengah. Sebaliknya pasukan Malaysia lebih bermain untuk bertahan, long ball dan juga direct counter attack sahaja. Dan kita boleh tengok adalah beberapa player yang perform, tetapi the whole unit itu sendiri tidaklah menjalankan tugas dengan sangat baik, terutamanya di bahagian defense department dan juga di bahagian midfield department. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk dalam ulasan perlawanan. Apakah kekurangan pasukan Malaysia pada perlawanan ni? Yang pertama, kekurangan yang pertama paling ketara di bahagian tengah lah. Apabila pasukan Malaysia sebenarnya cuba untuk bermain dalam sistem double pivot dengan menggandingkan Ziyad dan juga Aisar Hadi. Cumanya dalam perlawanan ni nampaknya Korea Selatan bukanlah pasukan yang selesa ataupun bukanlah satu pasukan yang suka untuk keep position di bahagian tengah. Bahkan mereka lebih efektif di bahagian wide area untuk menyerang pasukan Malaysia, yang mana kita boleh lihatlah banyak gerakan-gerakan yang tercipta oleh pasukan Korea Selatan adalah daripada bahagian sayap kanan dan juga bahagian sayap kiri sebelum mereka supply bola tu ke dalam kotak penalti ataupun mereka melakukan gerakan masuk ke dalam ataupun inside running ataupun cut in ke dalam ke bahagian tengah. Jadi apabila bermain dalam sistem double pivot ni yang more to defensif, kita boleh nampak yang gandingan Ziyad dan juga Aisar ni tak mampu untuk cover up banyak space di bahagian wide area untuk memberi bantuan ataupun support kepada fullback pasukan Malaysia seperti Marwan dan juga Ali Farhan di sebahagian kanan dan juga bahagian kiri. Jadi benda tu telah menyebabkan bahagian tengah pasukan Malaysia tak boleh nak bantu sangat bahagian pertahanan dan mereka juga tak cover sangat banyak wide area. Itu yang daripada segi defensif lah, mereka tak boleh nak buat kerja dengan sangat baik. Dan dalam pada masa yang sama kita boleh juga lihat apabila di bahagian tengah Malaysia ni ketika menyerang, yang mana mereka juga tiada seorang proper attacking midfielder yang boleh untuk menjadi playmaker di bahagian tengah. Kita boleh tengok banyak pergerakan-pergerakan pasukan Malaysia melalui counter attack kebanyakannya menggunakan permainan individu sahaja, yang mana mereka lebih suka untuk passing kepada wide area sama ada di bahagian kanan ataupun bahagian kiri untuk mencari Najmuddin dan Adam Farhan. Dan pemain seperti Najmuddin dan Adam Farhan ni lebih banyak bawa bola berkeseorangan di bahagian wide area untuk beat pertahanan pasukan Korea Selatan berbanding untuk buka game di bahagian tengah. Sebab apa? Sebab tak ada proper attacking midfielder untuk menggerakkan serangan dan menjadi playmaker di bahagian midfield pasukan Malaysia. Jadi benda tu memang sangat ketara lah, sama ada daripada segi defensive side ataupun daripada segi attacking side. Memang kita boleh nampak yang bahagian tengah pasukan Malaysia tidaklah sangat-sangat efektif dan boleh dikatakan tidak menjadi pada perlawanan ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh dikatakan tentang kelemahan Malaysia yang kedua adalah tentang defensive error ataupun kelemahan dan juga kekurangan benteng pasukan pertahanan kita, yang mana kita boleh lihat di bahagian fullback Marwan dan juga Ali Farhan memang tak boleh nak cope sangat dengan gerakan-gerakan daripada pemain-pemain Korea Selatan di bahagian wide area. Apabila mereka sering di-exploit ataupun boleh dikatakan mereka punya space banyak di-expose oleh pemain-pemain ataupun diguna pakai oleh pemain-pemain Korea Selatan sendirilah untuk melakukan serangan di bahagian wide area sebelum melakukan cutback ataupun switch play ke bahagian tengah untuk mencari striker mereka Lee Yong Jun. Jadi benda tu memang sangat ketara apabila pemain pertahanan kanan ataupun pemain pertahanan kiri Malaysia dia tak boleh nak cook
dengan serangan daripada winger pasukan Korea Selatan, maka pemain-pemain ni akan mudah diekspos dan juga mudah dieksploit oleh winger pasukan Korea Selatan. Dan perkara ini juga dibantu apabila pemain-pemain pertahanan tengah ataupun centre back pasukan Malaysia, apabila pertahanan kanan mereka tewas, maka mereka cepat untuk recover ataupun memberi support, yang mana memberi support kepada bahagian pertahanan kanan ataupun bahagian pertahanan kiri ni telah memberikan ruang yang kosong kepada striker pasukan Korea Selatan untuk berada dalam D-box tanpa dijaga dan boleh dikatakan berada dalam kedudukan yang selesa untuk menerima bola bagi menjaringkan gol. Free space lah. Sebab apa? Sebab centre back kena follow up, kena cover up kesilapan ataupun kelemahan daripada right back ataupun left back pasukan Malaysia itu sendiri, sehingga bahagian pertahanan tengah pasukan Malaysia di dalam kawasan D-box banyak kosong. Dan daripada segi man to man marking, kita boleh katakan Malaysia agak kurang lah pada perlawanan ni, terutamanya di bahagian pertahanan. So apabila midfield daripada segi defensif pun tak boleh nak bantu sangat, daripada segi bertahan pun tak boleh nak buat kerja dengan sangat baik, maka mereka terpaksa terima hakikat lah yang pemain Korea Selatan di bahagian attacking third pasukan Korea Selatan ni memang sangat-sangat efisien dan sangat-sangat kreatif dalam menggerakkan mereka punya serangan lah ke arah gawang pasukan Malaysia. Dan ditambah pula di second half, apabila pemain-pemain Malaysia beraksi dengan 10 orang, apabila Kapten Ubaidillah boleh dikatakan dikenakan second yellow. So apabila bermain dengan 10 orang ni, lagi tinggilah gerakan serangan dilakukan oleh pasukan Korea Selatan, maka mereka boleh skor lagi 3 gol selepas itu. Jadi benda tu sangat mengecewakan lah. And sebab apa? Sebab dalam situasi tersebut sebenarnya Malaysia ada harapan nak comeback ketika itu, yang mana kedudukan ketika itu adalah 3-2. Tetapi sayang, akibat aksi daripada pertahanan yang banyak melakukan mistake ataupun defensive error, telah memberikan kelebihan kepada attacking force pasukan Korea Selatan untuk menjaringkan lagi 3 gol. Jadi itu memang kita tak boleh nafikan lah, itu antara kelemahan lah untuk pasukan Malaysia. Saya ulang balik, iaitu tak ada proper number 6 ataupun defensive midfielder tak boleh nak cover up fullback untuk kekang asakan di bahagian wide area. Bahagian tengah tak ada proper attacking midfielder, yang mana banyak gerakan tertumpu lebih kepada bahagian kanan ataupun bahagian kiri dengan counter attack, dan mengharapkan lebih kepada individual skill daripada Najmuddin dan juga Adam Farhan. Yang ketiga adalah defensive error di bahagian defense department yang banyak dilakukan oleh back four pasukan Malaysia. Jadi ketiga benda ni lah yang menyebabkan pasukan Malaysia tak boleh nak cope ataupun tak boleh nak absorb dengan tekanan dan juga corak permainan yang ditunjukkan oleh pasukan Korea Selatan. Jadi benda itulah yang perlu diimprove oleh pasukan Malaysia apabila menentang pasukan-pasukan gergasi seperti Korea Selatan. Dan untuk perkara yang boleh kita puji pada perlawanan ni adalah tentang Adam Farhan, yang mana kalau kita lihat kepada performan Adam Farhan pada perlawanan ni, beliau memang sangat-sangat bagus dalam segi counter attack. Apabila dapat bola, memang beliau boleh bawa bola pergi depan. Tetapi dalam banyak-banyak situation, bukannya semua situation dia boleh dribble, kan? Jadi benda tu agak sukarlah untuk dia bawa bola seorang-seorang. Sama juga seperti Najmuddin di bahagian kanan ataupun di bahagian kiri, yang mana kita boleh tengok apabila corak permainan Malaysia mengharapkan Adam dan juga Najmuddin, benda tu positif sebab Najmuddin dan juga Adam ni mereka ada kelebihan daripada segi ball control dan juga daripada segi pace untuk melakukan counter attack dan menggerakkan bola secara solo. Cumanya apabila mereka banyak melakukan pergerakan tersebut, pemain-pemain Korea Selatan dah boleh baca. Jadi apabila Adam Farhan dapat bola, dia berkesorangan, isolated, dia seorang je, tak ada orang daripada bahagian tengah ataupun daripada bahagian fullback untuk memberi support play kepada beliau. Jadi senang lah 3 player Korea pergi himpit dia, hilanglah bola tu, kan? Jadi benda tu banyak kali berlaku. Adam Farhan dapat bola, dia bawa bola pergi depan, ada 3 ataupun 4 player Korea pergi himpit, hilang. Begitu juga dengan Najmuddin, apabila Najmuddin bawa bola, ada 2-3 player Korea Selatan pergi, hilang, disebabkan tak ada support play daripada bahagian tengah. Tetapi pertunjukan individu daripada Najmuddin dan juga Adam Farhan ni memang sangat-sangat efektif
boleh saya katakan mereka berdua ni adalah permata lah untuk bola sepak Malaysia. Manakala untuk striker Alif Izzuan sebenarnya adalah striker yang bagus, yang mana kita boleh tengok apabila dapat chances dia boleh score. Tetapi untuk game ni macam saya cakap sekali lagi, tak ada proper player yang boleh supply bola dekat dia, dan dalam pada masa yang sama dia isolated, berkesorangan di hadapan. Dia pun kalau drop ke bawah pun dia tak dapat bola sangat, macam mana dia nak buat game juga kan. So benda tu memang agak kurang lah untuk pasukan Malaysia. Tetapi ada satu perkara positif yang saya suka apabila kemasukan Haikal Danish di bahagian tengah menggantikan Aisar Hadi, yang mana kemasukan Haikal Danish pada peluang ni bolehlah kita nampak yang bahagian tengah sebenarnya boleh buat game apabila Haikal Danish banyak menggerakkan serangan di bahagian tengah ataupun keep position di bahagian tengah. Dan gol Adam Farhan tu adalah satu pembukaan ataupun satu hantaran yang baik daripada Haikal Danish dari bahagian tengah kepada bahagian wide area. Tu saya pelik kenapa tak masukkan Haikal Danish lebih awal untuk buat game di bahagian tengah, sebab kita dah nampak dah yang bahagian tengah di masalah, tak ada orang yang nak hold dan tak ada orang yang nak open the attack ataupun menggerakkan serangan. So apabila Haikal Danish masuk, saya nampak ada sinar harapan sikit, tetapi sayanglah sinar harapan tu kembali tertutup apabila Malaysia bermain dengan 10 orang. Tapi apa-apa pun kemasukan Haikal Danish tu nampak positif side. Dan yang terakhir yang boleh saya puji adalah tentang Syahmi Adib lah, goalkeeper Malaysia, yang mana disebabkan kecekapan dan juga kehebatan beliau menafikan beberapa percubaan telah menyebabkan Malaysia tidak dibolosi lebih daripada 6 lah. Dan beliau juga menunjukkan leadership yang bagus apabila dalam situasi penalti tu dia boleh pergi cover up untuk berhadapan dengan pengadil dan halang daripada rakan-rakan dia marah pengadil lah. Tapi pengadil macam mana boleh bagi penalti pun saya tak tahu lah. Tapi kalau pengadil tak bagi penalti pun still Malaysia kalah 5-2. Tapi Syahmi Adib antara the best player jugalah di bahagian belakang pasukan Malaysia. Jadi secara overallnya kena ingat bola sepak apabila defend dan juga midfield tak menjadi, maka kalau serangan dah menjadi, kita tak boleh nak menang game sebab defend dengan midfield kita barai. So benda tu kena perbaikilah untuk masa-masa akan datang ataupun untuk next tournament. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.